Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Aisyah Fika dari Unit R1 IPG Kampus Ipoh ingin berkongsikan tentang sebuah novel yang bertajuk Tenggelamnya Kapal When the Witch. Novel ini adalah karya Buya Hamka dan penerbitnya ialah PTS Publishing House. Baiklah. Saya beli buku ni waktu tahun 2015 di MPH Aeon Kinta City. Apa yang menarik tentang buku ni secara keseluruhannya, terdapat banyak konflik dalam novel ni. Novel ni mengisahkan tentang cinta seorang Zainuddin kepada Hayati yang mereka berdua ni berbeza darjat. Tapi banyak-banyak konflik berlaku dan akhirnya Hayati ni meninggal. Apa yang saya suka tentang buku ni, yang pertama sekali sebab gaya bahasa dia seronok. Buku ni ada 294 muka surat. Dia banyak menggunakan macam surat. Hayati dengan Zainuddin ni banyak berbentuk surat dan bahasa dia sangat indah untuk dilihat. Seterusnya, watak Zainuddin dalam novel ni, dia mengajar kita semua sebagai manusia untuk bangkit semula setelah mengalami apa-apa kesusahan ke. Jadi dia macam ajar kita lah untuk bangkit semula selepas mengalami kesusahan. Yang terakhir sekali, kita mestilah selalu memaafkan orang lain, tak kira apa pun yang berlaku. Sebab dalam cerita ni, Zainuddin ni dia tak maafkan Hayati pada akhirnya. Dan Zainuddin tak sempat pun nak memaafkan Hayati waktu dia hidup. Jadi macam satu penyesalan lah bila dia tak sempat nak memaafkan seseorang tu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Semua, nama saya adalah Eng Teck Lee. Saya merupakan siswa guru daripada Unit U2 IPG Kampus Ipoh. Baiklah, untuk pengetahuan sempena program yang dianjurkan oleh Perpustakaan IPG Kampus Ipoh, iaitu program Bicara Buku Siri 2020, saya akan mengongsikan sebuah novel remaja bahasa Cina yang berjudul Lanse Pao Pao Guan di sini. Baiklah, sebelum itu saya akan menerangkan dahulu sinopsis keseluruhannya. Cerita ini dimulakan dengan watak utama iaitu Zhiming, iaitu hubungan Zhiming yang berusia 14 tahun ini dengan ayahnya sangat tegang dan semakin buruk setiap hari. Pada mulanya, ayahnya tidak berpuas hati dengan segala tindakan yang Zhiming lakukan. Zhiming ini belajar untuk menjawab kembali dan kadang-kadang memilih untuk membalas dendam tidak sopan dan diam sahaja terhadap ketidakpuas hati ayahnya. Tetapi kali ini, Zhiming gagal dalam 2 mata pelajaran dalam peperiksaan. Ayahnya begitu marah terhadap anaknya. Mereka berdua bertengkar lagi dan memulakan perang dingin antara satu sama lain selama beberapa hari. Situasi ini telah dilihat oleh ibu mereka. Ibu mereka rasa risau terhadap masalah yang dihadapi. Oleh itu, dia telah merancang perjalanan keluarganya ke sebuah pulau rekreasi untuk meredakan suasana tegang di sekitar mereka kedua, iaitu antara watak utama kita Zhiming dengan ayah dia. Pada hari yang untuk bertolak tersebut, tepat sebelum mereka menaiki pesawat untuk sampai ke pulau tersebut, ibu dan adik perempuan Zhiming tidak dapat ditemui oleh ayah Zhiming, iaitu mereka tidak hadir ke tempat pesawat. Sementara itu, ayah Zhiming ini rasa risau dengan mereka kerana dia risau bahawa mereka akan tertinggalan pesawat tersebut. Baiklah, pada masa ini seorang pramugari telah memberikan sepucuk surat kepada ayahnya dan didapati surat itu merupakan surat daripada ibu mereka. Dalam surat itu, dia memberitahu mereka tidak akan ikut lagi dalam perjalanan tersebut. Perjalanan keluarga untuk 4 orang tiba-tiba macam ni sudah menjadi perjalanan untuk Zhiming dan ayahnya sahaja. Pada masa ini tentulah watak utama kita Zhiming ini berasa terkejut. Baiklah, setelah sampai di pulau ini,
Tempat destinasi tersebut iaitu tempat yang mereka pergi untuk rekreasi merupakan kawasan rekreasi di tepi pantai. Berdekatan dengan kawasan rekreasi tersebut terdapat satu pusat pemulihan penyu. Banyak perkara dan isu yang berkaitan dengan penyu telah dijelaskan dalam novel ini sebagai klimaks dalam novel. Seperti kes kecurian telur penyu yang berlaku di pantai dan sebagainya. Baiklah, Ziming dan ayahnya telah melalui banyak pengalaman di kawasan rekreasi tersebut sehingga hubungan mereka menjadi baik semula. Baiklah, bagi saya setelah saya meneliti novel ini, saya mendapati novel ini bertemakan tanggungjawab manusia, iaitu kita terhadap haiwan, iaitu di dalam ada menceritakan krisis penyu yang semakin pupus di bumi ini dan hubungan kekeluargaan yang tidak mudah putus asa. Baiklah, sesungguhnya bagi saya novel ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan pada waktu lapang untuk setiap lapisan masyarakat lah. Kerana novel ini menunjukkan nilai-nilai murni dan pengajaran yang banyak untuk kita. Di samping itu, pembaca tidak akan berasa bosan semasa membaca novel ini kerana penulis telah menggunakan pelbagai teknik plot dalam penulisan novel ini seperti menggunakan teknik dialog, imbas muka, suspense, kejutan, konflik dan sebagainya. Baiklah, saya harap semua boleh cari peluang untuk membaca novel ini. Sekian di sini sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih.